Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Cik Yat. Cik Yat hari ini berada di Casa Dini Alsara. So, kita orang hari ini nak buat kerja-kerja pembersihan lah, nak ratakan tanah sebenarnya dekat Casa Dini Alsara. Sebab besok kita nak buat setting. So yang mana ada kawasan, sebab kawasan ni agak bersemak, so nak buat setting tu agak susah lah. So kita nak kena ratakan dulu supaya dia lebih mudahkan masa kita buat setting nanti. JCB baru datang. So ni kerja-kerja ni akan ambil masa lebih kurang dalam 1 hari lah untuk nak settlekan, untuk nak ratakan. Sebab tuan rumah dia dah rata dah. Tinggal sebab dia punya proses dia sebab agak lama. Dia punya sebab daripada kita buat dia punya proses tu sebelum PKP. So bila PKP kita tertangguh sebentar. Lepas PKP baru kita buat proses untuk buat submission kepada majlis. So before tu tuan rumah dia dah ratakan. So bila hujan biasalah dia rumput-rumput tu dia akan naik. Ada bahagian-bahagian yang ada sikit-sikit yang perlu diratakan. So yang itu kami akan masukkan JCB untuk nak ratakan sebelum kita mulakan kerja setting. So itu adalah progres untuk Casa Dini Alsara. So hari ini Cik Yat bukan saja nak berkongsi pasal Casa Dini Alsara, Cik Yat juga nak berkongsi juga pasal perkara-perkara lain. So sebab malam tadi Cik Yat macam ada thoughts lah, macam ada terfikir bagaimana sebenarnya, sebab Cik Yat hampir lebih kurang nak dekat hampir 5 tahun daripada tahun 2015 hingga sekarang buat construction. So kadang-kadang Cik Yat ada terfikir bagaimana caranya untuk kita nak pergi ke arah yang lebih sustainable. Ke arah sustainable sebab kita dalam keadaan dunia kita sekarang yang mempunyai suhu yang makin lama makin panas. So Cik Yat terfikir kalau kata kita go beyond, kita go kepada sustainable. So sustainable tu, so siapa yang tak tahu sustainable, dia ada banyak dia punya cabang dia sustainable. So salah satunya adalah kita buat penjimatan tenaga ataupun kita cuba untuk menyelamatkan bumi kita daripada terus tercemar. Itu adalah satu sustainable punya objektif lah. So dan bila Cik Yat terfikir tu, Cik Yat rasa perkara-perkara tu sebenarnya dia sangat penting sebenarnya untuk kita nak masukkan dekat dalam rumah kita sekarang. Dalam rumah kita sekarang. So kebanyakan lah. So kalau perasan kebanyakan sekarang, kalau design rumah sekarang, kebanyakan dia masih belum menepati apa yang dikatakan oleh sustainable. So kami daripada pihak Farbina, kami looking forward untuk pergi design kami ke arah design sustainable. So salah satu yang Cik Yat selalu sebut lah. Cik Yat selalu sebut pasal sustainable ni kan. Tapi Cik Yat tak sebut benda perkataan sustainable tu. Cik Yat selalu sebut design yang kita buat, kita kata natural light. Lepas tu rumah tu dia ada dia punya airflow dia sangat bagus. So itu adalah salah satu sebenarnya adalah untuk sustainable sebab dia berkait. Sebab bila rumah kita panas dan lagi satu bila rumah kita agak gelap, penggunaan elektrik kita agak tinggi. So bila penggunaan elektrik kita agak tinggi, dia punya proses dia, sebab kita perlu tahu proses untuk menghasilkan tenaga elektrik ni datang daripada mana. Kadang-kadang daripada tempat empangan, mungkin datang daripada tempat contohnya
sekarang ni mana ni dia punya proses untuk menghasilkan elektrik. Okey. Lepas tu dia punya efek dia kepada dunia. Okey, efek dia kepada dunia, kepada kita punya climate kita, suhu kita, dia akan menyebabkan kita punya global kita dia akan lebih panas. Jadi bila kita masukkan design yang menggunakan lebih kepada waktu siang, kita menggunakan natural light, dengan kita punya design kita adalah lebih lebih dalam rumah tu dia lebih baru nak mula. Kontraktor ke owner kan? Tak, saya kontraktor. You dapat kan? Oh, tak, ni nak rata je, besok baru nak buat setting. You daripada Ulu Gajah kan? Daripada Ulu Gajah. Kamal. You dapat kan? Berapa 200 lebih 200 lebih. Nak rata dulu. Sebab itu masa dia tolak tu, yang tengah ni dia tak tolak. Jadi nak buat setting susah. Jadi tu yang rata dulu. Memang. Yang nak kena buang. India je ambil. Pokok buang semua kan? Yang ni pokok jambu ni saya remain dululah. Pisang dibuang. Pisang ni sebab laluan kereta dia kata. Dia masuk sana, dia keluar kat sini. Jadi yang ni kena ni. Dah lulus dah majlis? Majlis dia dah lulus 2 jabatan. Tinggal kita nak tunggu dia chop yang untuk last kali tu, yang YDP tu. Kita ada kenal dalam tu. Saya dulu di Saman saya buat ni. Saya tak kontak. Ini kan kampung. Yalah. Tapi dia dalam majlis. Saman saya tak tahu lah. Terus sekarang dah boleh pun. Yalah. Tak, ni paling-paling lebih kurang dalam 5 bulan ke 6 bulan macam tu. Okey. Tadi Cik Yap berborak dengan jiran sebelah sini. So itu perkara yang biasalah, perkara yang biasa yang berlaku bila kita dekat area kampung ni. Biasalah kalau orang kampung kan, kita mana ada nak buat submission ke majlis. Orang-orang kampung ni mana ada nak buat submission ke majlis. Kalau kata dia nak buat ubah suai apa semua. Tapi sebenarnya dia tertakluk kepada keputusan majlis tu sendiri. So ada majlis yang Cik Yap pergi, dia untuk kawasan kampung lah. Untuk kawasan kampung dia tak terlalu kacau sangat lah. Tapi ada certain kawasan majlis tu memang dia agak rigid lah. So kita sebagai kontraktor, kita akan fulfill requirement majlis. Sebab sepanjang kita nak bekerja tu, kita tak nak nanti akan ada berlakunya hiccup. Akan berlakunya macam kena stop work. Bila dah stop work ni, sebenarnya dia adalah cost sebenarnya. Walaupun kata okeylah, tak apalah stop work, bukannya buat kerja pun, bukannya nak bayar duit orang pekerja pun sebab dia stop work. Tapi sebenarnya bila stop work tu, dia punya tempoh dia tu adalah sebenarnya satu kerugian sebenarnya, sebab kita ada kontrak. Kita ada kontrak rumah ni mengambil masa lebih kurang dalam 6 bulan punya kontrak. So bila perkara-perkara ini berlaku, dia akan menyebabkan kita drag kontrak kita, dan dia menyebabkan kedua-dua belah pihak akan rasa tidak kepuasan hati. Sebab kita dah terikat kepada kontrak yang menyatakan kontrak ni nak kena siapkan dalam masa 6 bulan. Sebab kontrak yang terlalu lama akan menyebabkan sesuatu hasil tu akan jadi lebih susah lah sebenarnya. Sesuatu hasil dan kualiti kepada rumah tu akan lebih susah sebenarnya. Especially kalau kita macam benda-benda yang berlaku yang stop work ni, yang menyebabkan perkara tu ambil masa yang lama, berbulan-bulan sampai ke 2 bulan, kadang-kadang ke 3 bulan stop work. Dia menyebabkan barang-barang yang ada di site, kebanyakannya ada yang tak boleh diguna. Especially macam simen. Bila simen kita letak dekat site, walaupun kita cover, sometimes ada simen yang dah keras. So dialah menyebabkan extra cost kepada apa yang berlaku disebabkan oleh stop work. So kami as a contractor, kami memang
akan ikut requirement majlis. So sebelum untuk nak buatkan rumah, kami selalu nasihatkan kepada klien untuk buat submission. Untuk buat submission lah. Itu perkara yang biasa berlaku. Itu perkara yang biasa berlaku bila Cik Yat deal dengan klien lah. Ada klien kata, alah tak apalah, saya pakai cash je. Buat apalah saya nak buat submission ke majlis. Tapi sebenarnya itu tidak merugikan sebenarnya bila kita submit ke majlis tu. Tapi dia sebenarnya dia salah satu boleh menguntungkan kita lah sebenarnya bila kita submit ke majlis. Dan proses nak buat rumah ni bukan sekejap. Proses buat rumah ni bukannya sebulan. Yang kalau kita kata kita boleh lari daripada majlis, dia bukan proses yang sekejap. Dia proses yang agak lama, yang kadang-kadang mengambil masa 4 ke 6 bulan ikut keluasan rumah. Okey. Selalunya kalau keluasan rumah yang bawah 3,000, biasanya prosesnya adalah lebih kurang dalam 4 ke 6 bulan. Itu adalah proses yang biasalah untuk keluasan yang bawah daripada 3,000. So selalunya kalau atas daripada 3,000 dan kita tengok complicatednya kita nak buat rumah tu, so dia punya proses ni akan beranjak ke 8 bulan ke 10 bulan. So dia tengok cara rumah tu sama ada kita nak buat dia lebih mudah ke ataupun rumah tu agak complicated ke untuk kita nak construct dia ke. So dia punya tempoh dia adalah memainkan peranan mengikut keadaan rumah tu. So itu yang selalu Cik Yat akan suggest kepada klien. Cik Yat akan suggest kepada klien, why don't kita ikut the procedure supaya dalam masa yang kita buat tu tidak ada apa-apa gangguan, especially daripada majlis. Bila majlis dah stop work, dia bukan dalam masa yang sekejap saja kita boleh buka balik untuk nak buat. Kadang-kadang dia mengambil masa lebih kurang dalam paling minimum pun sebulan. Kadang-kadang dia beranjak sampai ke 2 ke 3 bulan. So walaupun sebulan kita dah letak simen banyak-banyak dekat sini. So apa yang jadi sebenarnya dalam tempoh sebulan tu, mungkin ada simen kita yang kita boleh guna lagi, tapi ada kebanyakan simen yang keras. So sometimes bila perkara-perkara ni yang berlaku, sebab kita kadang-kadang kita nasihat juga, kita nasihat kepada klien, kita kata submission kepada majlis. So ada klien yang kata tak nak, kata tak apa, proceed je pakai cash apa semua. So apa yang berlaku bila keadaan ini terjadi, so any extra cost selalunya, Cik Yat bukan kata Farhabina, tapi selalunya pihak kontraktor akan minta dia punya pampasan dia. Sebab dalam tempoh tak bekerja tu, dalam tempoh stop work tu akan berlakunya pertambahan harga pada kontraktor tersebut. Walaupun orang kata, kau bukannya buat kerja pun, kenapa nak tambah harga? Tapi barang-barang yang ada di site tu, selalunya kontraktor akan minta pertambahan harga daripada situ. So yang terbaiknya adalah kita ikut proses tu, proses yang lebih orang kata lebih legal lah, ada ikut submission ke majlis. Lepas tu kita buat pelan, lepas tu kita ada pelan besi, kita ada kelulusan daripada kedua-dua belah pihak, maknanya daripada arkitek pun ada kelulusan, ada kelulusan. Lepas tu daripada pihak engineer pun yang keluarkan drawing tu, dia proof kepada lukisan yang kita lakukan dan kita buat submission ke majlis. Itu adalah lebih selamat. Hai Cik Ahmad, apa khabar? Okey, range rumah biasanya berapa? Biasanya range rumah adalah lebih kurang sekarang ni dia tengok material sebenarnya. Dia bukanlah kata kenapa harga ni terlalu tinggi? Kenapa harga ni tak sama dengan orang lain? Kenapa harga ni berbeza dengan ada kontraktor yang saya tanya? Harga adalah berdasarkan material yang di-provide oleh kontraktor tu. Setiap kontraktor kadang-kadang dia ada perbezaan material yang dia provide. Mungkin daripada segi batu dia, mungkin daripada, especially pada kemasan lah. Bila ada kemasan ni, dia akan different. Kalau macam batu, simen, konkrit, besi, itu benda biasa. Macam bumbung, benda yang biasa. Benda yang mana-mana kontraktor pun dia akan lebih kurang sama je dia punya material yang dia guna.
kebanyakan dia yang perbezaan harga tu adalah disebabkan oleh kemasan yang diguna. Okey, ada punya jenis style dia, lepas tu dia punya jenis fitting yang diguna, lepas tu jenis pintu yang diguna, jenis tingkap yang diguna, benda-benda yang kita nampak. Benda-benda yang kita nampak appearance mata kita, itulah yang menyebabkan perbezaan harga di antara satu kontraktor ke satu kontraktor. So Cik Yat tak bolehlah kata, oh harga Cik Yat macam ni, harga kontraktor lain tu macam tu. Tanpa anda fikirkan apa perbezaan material di antara Farhabina dengan ada kontraktor. So dia akan lebih adil sebenarnya. Lebih adil bila kita akan tanya dua perkara. Satu perkara kita akan tanya berapa per square feet dan apa material yang dibagi. Apa material yang dia bagi. Itu beza dia sebenarnya. So jangan check dengan orang ni, oh dapat harga yang macam ni. Tiba-tiba bila dah buat, kenapa saya fikir saya boleh dapat yang macam ni, kenapa saya dapat yang macam ni. So jangan tanya hanya harga sahaja. Tanya kedua-dua sekali. Harga dan material yang dia provide. So dia akan lebih fokus kepada apa yang kita nak, apa yang kita impikan, apa yang kita idamkan. Okey. Harap jawapan Cik Yat tu dia menjawablah kepada soalan Cik Ahmad tadi. So ni proses kita nak buat clearing untuk Kasadini Alsara. Kasadini Alsara. So insya-Allah nanti kita akan start dia buat dia punya setting dia dalam masa besok. Kita buat setting dalam besok. Cik Yat ni apa-apa dia cakap. So besok kita akan bersama-sama dengan owner rumah ni, sebab selalunya setting seperti yang Cik Yat cakap sebelum ni, selalunya kalau setting kita akan panggil tuan rumah. Kita akan panggil tuan rumah, especially tanah yang agak besar lah kedudukan dia tu. So kita akan panggil tuan rumah untuk nak tentukan rumahnya di mana. Kalau kata tanah lot yang dibeli, selalunya tanah lot yang dibeli ni dia ngam-ngam. So dia berbeza dengan kalau kata tanah tu adalah tanah kita yang agak besar, dia punya square feet dia melebihi daripada lebih kurang dalam 9,000 square feet ataupun ke atas lah. Selalunya dia akan ada ruang. Ikut daripada requirement setback daripada majlis tu. Daripada majlis, tapi dia punya kedudukan dalam tu dia boleh adjust lagi. Daripada requirement majlis yang setback yang kita buat tu. So selalunya kita akan panggil tuan rumah. Bila kita buat setting, kita akan tanya dengan tuan rumah, belah hadapan dia nak lebih kurang ada berapa kaki nak tarik daripada depan, kiri dan kanan. Kalau kata dia ada space lagi, dia ada ruang lagi untuk dia adjust kedudukan rumah dia. Tapi kalau yang tak boleh tu, memang tak boleh lah. Tapi kita hanya sekadar panggil untuk supaya tuan rumah akan ada rasa feel. Bila rumah nak mula. Cik Yat dah banyak buat rumah. Cik Yat tahu feel setiap tuan rumah bila kata nak mula buat rumah, dia orang rasa sangat seronok. Sangat seronok sebab nak mula buat rumah tu. Sebab dia dah boleh membayangkan dalam masa 6 bulan rumah dia dah siap. Lepas tu dia dah boleh standby dah, maknanya dia dah boleh prepare untuk barang-barang yang untuk dia nak bawa masuk, especially benda-benda yang berkait dia punya lampu, kipas, dia punya apa lagi, ataupun dia punya built-in dia nak buat untuk dry kitchen punya kabinet. So dia dah boleh rancang dah bila mana kita kata kita akan mulakan proses untuk nak buat setting. Selalunya tuan rumah dia dah looking forward, dia dah looking ahead untuk nak tahu apa yang dia nak providekan untuk rumah dia nanti dalam masa 5 ke 6 bulan bila rumah tu dah siap. So at least dia dah boleh standby lah. Standby maknanya ada duit yang dia ketepikan untuk nak buat perkara-perkara yang dia nak masuk dekat dalam rumah. Sebab dalam macam kita buat rumah, macam dia punya wiring dia hanya sampai point sahaja. Harga kita selalunya kita akan beritahu dekat klien, okey, untuk dia punya point elektrik, point elektrik kita hanya bagi dia punya
sampai point sahaja. So macam lampu, macam kipas ataupun macam aircon, selalunya tuan rumah yang akan kena provide dan dia kena panggil untuk orang pasang. Kenapa? Kenapa Farhabina tak masukkan? Kenapa Farhabina tak masukkan? Selalunya tuan rumah dia ada preference dia. Dia ada preference dia, apa yang dia nak. Apa khabar Puan Alin? Memang tak sabar besok nanti kita jumpa, kita nak buat setting sama-sama Puan Alin. Itulah dengan Cik Kamaluddin juga. So hari ni saya belanja Puan Alin gambar diorang tengah bersihkan site. Ni gambar kita tengah bersihkan site. Sebab dekat tengah tu tak dibersihkan lagi, so kita panggil JCB. Sebenarnya nak kena runtuh yang ni. Sebab nanti nak buat setting tu nanti dia tak boleh. So kita minta JCB masuk hari ni. Kalau tak memang kita nak buat hari ni, kan setting. Tapi disebabkan hari tu bila kita datang, kita tengok yang ni tak clear lagi. So bila kita arrange dengan JCB hanya ada hari Sabtu saja. So ini yang kita kena clear. Ni kena clear. Lepas tu ni pokok pisang ni pun kena clear sebab ni laluan kereta nak lalu. So yang semak-semak ni pun nak kena clear lah. So nanti sebab bila kita nak buat setting, kita nak kena tanda. Kedudukan untuk kita nak buat footing dia tu. So kalau dekat atas rumput ni agak susah lah juga nak tanda. So nak kena rata semua. So insyaAllah Puan Alin, insyaAllah Cik Kamaluddin, kita akan jumpa esok. Saya pun tak sabar. Nak jumpa Puan Alin dengan Cik Kamaluddin. Okey. Sebelum Cik Iyad habis live Cik Iyad ni, Cik Iyad just nak beritahu saja. Nak beritahu yang kita akan ada projek baru. Kita akan ada projek baru yang kita akan launchkan dan kita akan war-warkan bila projek itu akan dilancarkan. Tapi kena tunggu semua posting yang dapat daripada Farhabina untuk nak tahu apa projek yang Farhabina lakukan, dan insya-Allah dia akan memberi manfaat dan kebaikan kepada anda dan anda akan rasa seronok bila tahu launchingnya projek daripada Farhabina ini. Okey, itu saja daripada Cik Iyad hari ini. Insya-Allah Cik Iyad akan live lagi esok untuk nak bawa setting, kita sama-sama buat setting untuk Casa Dini Alsara. So insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.